Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ni saya nak kongsi sedikit lah kepentingan baja seperti yang kimia dan juga baja organik lah. Okey, yang mana satu lebih penting ya. Okey, sebab kedua-dua baja ni kita guna untuk pembajaan rutin pada kebun durian kita lah. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut, kita intro dulu. Okey, baik sahabat. Kat depan saya ni ada baja sebatian kimia lah, yang biasa saya guna kat kebun saya, iaitu Agrobridge 1564 plus TE low chloride. Okey, baja sebatian kimia ni dia akan membekalkan sumber nutrien sumber nutrien dengan kadar yang cepat lah kepada pokok tu kepentingan dia lah. Okey, dari segi nisbah dia ni memang tidak seimbang sangat lah, sebab baja ni dia untuk tujuan pembesaran lah, iaitu nitrogen 15%, fosforus 15%, kalium ataupun potasium sebanyak 6%, 4% magnesium dan juga trace element lah. Okey, dia punya potasium ataupun kalium tu lebih kecil lah berbanding dengan baja Agrobridge 15 ya. Sebab yang ni biasanya digunakan untuk pembesaran pokok daripada awal penanaman sehinggalah 2 ataupun 3 tahun lah. Okey, selepas itu kita akan bagi baja yang lebih seimbang lah. Okey, 15 ataupun baja 16. Okey, baja sebatian kimia ni dia bertindak dengan membekalkan nutrien yang direct pada pokok lah. Kalau contohnya baja yang ini dia slow release dan dia akan memerlukan air lah yang akan melarutkan baja ini. Satu lagi kelebihan baja ni, dia low chloride maknanya rendah klorida ni. Jadi pokok durian ni dia sebenarnya dia tidak perlukan klorida dalam kuantiti yang banyak lah. Jadi kalau kita terlebih tabur sedikit pun dia tidak ada masalah lah berbanding dengan baja yang menggunakan muriate of potash dengan kadar klorida yang terlalu tinggi. Selain itu, penggunaan baja sebatian kimia ni secara berterusan boleh menyebabkan tanah menjadi tidak subur. Keadaan ini akan berlaku apabila nitrit ataupun amonium yang tidak diserap sepenuhnya oleh pokok akan menyebabkan tanah menjadi berasid dan juga keracunan tanah lah. Okey, selain itu tanah juga akan menjadi tidak subur lah jika kita menggunakan baja kimia ni secara berterusan ya. Okey, baik. Jadi kalau kita, untuk mengurangkan penggunaan baja kimia sebatian kimia secara berterusan, saya akan gilirkan penggunaan baja tu dengan baja organik lah. Jadi yang biasa saya guna ialah Champion 555 Okey, baja ni baja organik. Okey, dia punya ciri-ciri baja organik ni, yang pertama sekali sahabat kena tengok jirim organik ataupun organic matter pada baja tu dia mesti melebihi 50%. Pastikan organic matter ataupun jirim organik ni dia lebih 50% lah jika sahabat nak beli baja organik Okey, yang kedua saya akan pilih baja organik yang daripada plant base, daripada sisa tumbuhan lah. Kalau kat sini dia tulis kat sini sisa kekacang, sisa tebu, serbuk tulang ikan, humic acid dan microbe lah. Dan juga pastikan NPK dia tidak tertulis barang nombor sebab baja organik ni dia takkan tulis dia punya NPK. Itu baja organik lah, dan biasanya lah dia punya NPK ni bawah 3 biasanya kalau baja organik Okey, pastikan baja organik yang sahabat beli tu mengandungi microbe lah, sebab microbe ni akan menukarkan ataupun menguraikan baja organik menjadi nutrien yang boleh diserap oleh pokok lah. Dan tanpa microbe ni, dia baja organik ni tidak akan memberi kesan yang maksimum lah. Seelok-eloknya baja organik yang sahabat beli tu dia ada TE TE ni diperlukan oleh pokok dalam kuantiti yang sedikit lah.
Contoh TE ni ialah zinc, mangan, copper, iron, dan molybdenum dan lain-lain lagi lah. Okey, selain itu kepentingan baja organik baja organik yang saya buat giliran ni, dia sebenarnya akan membekalkan nutrien kepada pokok, dan yang kedua dia akan memulihkan tanah sebab baja organik ni dia mengandungi mikrob yang akan memulihkan tanah. Kandungan humic acid dan juga organic matter dalam baja organik ni juga boleh menaikkan pH tanah lah. Sebab kalau kita guna baja sepantiang kimia, dia akan merendahkan pH tanah. Kalau kita guna baja organik ni, dia akan memulihkan keadaan tanah lah. Daripada berasid, dia akan bertukar menjadi alkali ataupun menukar kepada pH yang lebih sesuai lah, 5.5 ke atas lah. Okey, pH yang paling sesuai ialah 6.5, yang paling terbaik lah untuk tanah kebun Sebab pada pH 6.5 ni dia akan nutrien akan diserap secara maksimum oleh pokok lah. Sebab itu kadang-kadang kita akan gunakan dolomite magnesium oxide dengan kalsium karbonat yang ada dalam dolomite tu. Dia akan mempercepatkan pemulihan tanah lah. Dia akan menaikkan pH tanah lah. Tapi sebelum itu sahabat kena uji dulu pH tanah sebelum tabur dolomite tu, sahabat perlu uji dululah pH tanah tu. Kalau dah 5.5 ke atas, tak perlu lagi kita tabur dolomite Okey, ini contoh saya tabur baja Agrobris 1564 tadi. Okey, kuantiti dia dalam 200 hingga 300 gram lah, bergantung kepada kanopi pokok Kemudian kita akan tengok saiz kanopi lah pada hujung daun biasanya saya akan daripada pangkal pokok sehingga ke hujung daun tu, kita akan bahagikan kepada 3 bahagian lah. Kemudian kita ambil bahagian yang paling luar sekali, 1/3 daripada luar lah. Ini cara saya lah, mungkin cara sahabat berbeza sikit. Okey, pokok saya ni berusia 2 tahun lebih lah, 2 tahun lebih. Jadi daripada pangkal ni kita akan bahagikan kepada 3 bahagian lah. Okey, ini 1 bahagian, 2 bahagian, kemudian 3 bahagian. Okey, kita akan tabur baja dari kawasan yang 1/3 di luar di hujung daun lah. Jadi kawasan ni lah yang kita akan buat taburan baja sebastian kimia ni lah. Okey, kemudian nak tabur baja kimia ni kena tengok umur pokok dan juga saiz pokok lah. Kalau pokok tu bawah 1 tahun ataupun pokok masih kecil, saya tak pakai lah baja kimia ni, sebab kita takut akar dia rosak walaupun kita guna baja low chloride. Okey, ni kena pruning lagi ni, dahan ke bawah ni memang kena pruning lah, sebab dia akan patah Okey, kalau sahabat tengok pada bahagian tanah ni, 3 minggu lepas lah, sebulan lebih dah sebulan lebih saya sini, masih ada lagi kesan baja organik yang warna hitam ni. Dia baja organik ni dia lambat sikit bertindak sama juga mana-mana baja, kita akan perlukan air lah. Yang kuning tu baru tabur je tu, baja Agrobris 1564 tu lah. Okey, satu lagi, kalau sahabat tabur baja organik, elakkan buat semburan racun kulat Okey, contohnya pada minggu ni kita tabur baja organik, tunda penggunaan baja racun kulat tu pada minggu seterusnya sebab ataupun seelok-eloknya minggu ni kita buat semburan racun kulat, minggu depan baru kita tabur baja organik lah. Sebab kita takut mikrob dalam baja organik itu mati sebab terkena racun kulat Okey, biasanya lah mikrob yang ada dalam baja organik ni terdiri daripada bakteria lah. Jarang sangat kalau kita tengok ada spesies kulat contohnya baja enrich organik bioorganic enrich, dia ada trichoderma dan juga mycorrhiza. Okey, mycorrhiza dan trichoderma ni dia dari spesies kulat lah. Jadi dia confirm akan mati kalau kena racun kulat
Tapi kalau bakteria dia masih boleh bertahan lah. Cuma peratusan untuk hidup tu masih ada lagi lah. Sekitar dalam 70% dia boleh hidup lah bakteria dengan racun kulat lah. Tapi kita kena pastikan jugalah, kita elakkan lah, sebab kita tak tahu sejauh mana keberkesanan racun kulat tu akan membunuh bakteria yang ada dalam baja organik. Jadi dengan penjadualan baja dan juga penggunaan racun kulat yang betul, kita akan membolehkan mikrob dalam baja organik itu beradaptasi dengan tanah lah. Apabila dia dah memasuki sistem kanopi tanah ni, peluang untuk dia hidup tu akan jadi lebih tinggi lah. Okey, sebab setiap kali kita buat semburan racun kulat, akan ada titisan yang akan jatuh ke tanah. Itu yang akan membunuh mikrob yang ada dalam baja organik lah. Jadi kita elakkan penggunaan serentak racun kulat dengan baja organik. Kalau boleh kita selang lah 2 minggu ataupun seminggu selepas kita buat semburan racun kulat, baru kita tabur baja organik. Okey, jadi kalau sahabat boleh tengok, baja organik ni dia memang akan mengambil masa yang agak lama sikit lah untuk memberi kesan kepada pokok. Nutrien tu diangkut, sebab baja organik ni dia bergantung kepada mikrob untuk menguraikan bahan organik matter tu menjadi nutrien yang boleh diserap oleh pokok lah. Jadi fungsi baja organik ni kebanyakannya bergantung kepada mikrob yang ada dalam baja tersebut. Okey, jadi setakat ini dulu perkongsian saya untuk kali ini. Yang mana lebih penting baja organik ataupun baja kimia? Okey, dua-duanya penting, ada kelebihan dan ada kelemahan dia lah. Dengan syarat kita tahu cara menggunakan baja organik dan juga baja sepatian. Dan cuba elakkanlah baja sepatian secara berterusan, kerana dia boleh merosakkan tanah lah dalam jangka masa yang panjang. Nutrien tu memang cepatlah diangkut oleh pokok, tapi nutrien yang tidak diangkut oleh pokok akan menyebabkan tanah menjadi rosak lah. Okey, baiklah sahabat, setakat ni dulu lah video saya untuk kali ini. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Okey, jika sahabat ada sebarang cadangan, bolehlah tinggalkan cadangan tersebut pada ruangan komen di bawah. Jadi audio saya ni ada gangguan sikit lah sebab saya kat kebun. Okey, sekian, terima kasih.